Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammat من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam Jumaat semua. Kita hari ini berada di hari Jumaat yang barakah ini dan kita telah pun berada hari ke-16 daripada Syaban. Mungkin yang berpuasa hari ini tidak berpuasa lah ya, hari Jumaat. Kita rehatlah, saya pun rehat hari ini. Dan sambil menunggu ni, okey, Sarima Abu Bakar, terima kasih ya, menonton orang pertama yang keluar pagi ni. Nampak rakan penulis buku solo kisah hidup kita sabar menanti buku kita keluar Sarima. Okey, dan hari ni hari Jumaat, saya kata tadi 16 Syakban. Kita semakin hampir dengan Ramadan dan kita berdoa mudah-mudahan kita apa yang kita hadapi hari ini akan beransur pulih ya, dan Allah akan tarik kembali ataupun menghapuskan ujian ataupun dia merupakan satu nikmat yang kita tidak faham, tidak tahu apa hikmah yang Allah berikan. Namun dengan apa yang kita lihat pada hari ini, ada di antara kita yang memang nampak mendapat rahmah daripada ujian ini, ada yang kelihatannya menjadi susah dan sebagainya. Sebenarnya semua kita tidak tahu. Kadang-kadang yang kita nampak susah, yang kita nampak tidak baik itu sebenarnya adalah perkara yang baik, kerana apa yang Allah jadikan kepada kita adalah sesuatu yang sesuai ataupun sesuatu yang baik untuk kita. Jadi kita sebaik ataupun sepatutnya sebagai seorang hamba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita janganlah banyak sangat memberikan komentar kerana kita tidak tahu apakah sebenarnya yang Allah mahu bagi kepada kita, apakah yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kerana sesuatu yang Allah nak sampaikan itu kita masih tidak tahu apakah sebenarnya yang mahu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan pada pagi ini kita akan sambung tadabbur kita Orang tak ramai lagi, saya cuba nak ulang sedikit apa yang kita baca semalam. Kita semalam telah masuk kepada kisah Nabi Musa dengan seorang hamba yang soleh, di mana ada pandangan yang mengatakan ataupun ada riwayat hadis yang menyebutkan bahawa hamba yang soleh itu bernama Khadir, dan ada yang mengatakan dia nabi dan ada yang mengatakan dia wali. Nanti kita akan bicarakan bila sampai ayat yang memberikan bukti dia nabi ataupun wali. Yang pentingnya memang sebagaimana yang Bonda sebutkan semalam, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut pun di dalam Al-Quran siapakah hamba yang soleh itu. Dan semalam juga Bonda sebutkan bahawa dalam dalam cerita ini Nabi Musa sebenarnya adalah sebagai seorang penuntut ilmu,
Kerana Allah memberitahu dia bahawa hamba yang saleh ini mempunyai ilmu yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berusaha untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi kepada kita sebagai pengajaran, ada banyak perkara, terutamanya kita sebagai penuntut ilmu. Saya sebut sekali lagi, bukan penuntut ilmu tu penuntut ilmu di universiti, di sekolah, di tadika saja, tapi kita ini masih lagi penuntut ilmu. Yang tua ke, yang muda ke, semua penuntut ilmu, dan kita sentiasa masih belajar dan belajar. Jadi kita mesti patuh dengan peraturan ataupun adab-adab menuntut ilmu ini. Okey, sebelumnya saya lihat nama di sini ada Najihah Ash'ari, ada binti Umar, ada siapa lagi tak nampak dah. Saya minta maaf lah bukan nampak sangat pun apa yang tertulis di depan. Terima kasih semua kepada yang sudi menonton. Saya harap boleh tolong share. Mudah-mudahan kalau tak dapat tengok sampai habis, boleh ulang nanti lain kali. Atau boleh juga share kepada orang lain. Mudah-mudahan memberikan manfaat, terutamanya pada grup yang lain. Mudah-mudahan kita menyebarkan ilmu sedikit sebanyak. Macam benda katakan, kita kongsi walaupun dia mungkin sedikit, tetapi dia mungkin sebagai pencetus idea untuk mencari ilmu seterusnya. Okey, jadi kita hari ini akan menyambung. Semalam juga kita bicara bahawa apabila Nabi Musa bertemu dengan hamba ini tadi, hamba yang saleh dikatakan Khadir itu, Nabi Khadir itu dia meminta izin untuk menuntut ilmu. Maka Nabi Khadir berkata, Nabi Khadir berkata, kamu tidak akan sanggup sabar bersama aku kerana mungkin kamu tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Itu ayat inilah yang ayat yang ke-68 dan ayat yang ke-69. Nabi Musa berjanji. Ini janji kita nak sebagai seorang pelajar. Kita kadang-kadang ada dikatakan aku janji. Kalau kita kerajaan Malaysia ni kita sebut sama kita bekerja atau pelajar, kita panggil aku janji. Dia kata qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Dia berjanji bahawa kamu akan lihat aku sabar dan tidak akan melanggar perintah kamu. Jadi kita sambung hari ini ayat yang ke-70. Sebagai seorang guru, Nabi Khadir ni sebagai seorang guru, dia kata qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'. Kalau kamu nak mengikut aku, dia kata fala tas'alni, janganlah tanya aku tentang sesuatu hatta uhditha laka minhu zikra, sehingga aku beritahu kamu perkara yang sebenarnya. Maksudnya ada perkara nanti yang kamu tidak tahu, jangan tanya dulu, tunggu sampai saya terangkan. Begini sebab nanti ada persoalan-persoalan yang menyebabkan sang guru ataupun Nabi Khadir ini merasa Nabi Musa melanggar peraturan ataupun melanggar aku janji tadi. Nanti ada pula pelajar kata guru, pensyarah, guru-gurulah selalu marah kalau pelajar tak nak bertanya. Dia ada kes bertanya dengan melawan dengan bertanya. Bertanya itu kalau seorang guru kata, jangan tanya saya sampai saya habis, nanti saya terangkan. Itu adalah perlu dipatuhi. Tapi kalau guru kata tanya dan tak tanya, itu pun tidak patuh juga. Yang kes yang ini, Nabi Khadir berkata jangan tanya dulu. Sebab dia dah tahu bahawa apa yang berlaku nanti mungkin sesuatu yang di luar daripada jangkaan pemikiran manusia biasa. Maka jangan lawan. Tunggu dulu sampai saya terangkan. Itu adalah satu
peringatan daripada guru tadi. Jadi sebagai seorang pelajar, Nabi Musa kena akur dan patuh. Kita akan lihat selanjutnya apakah Nabi Musa akur dengan perjanjian itu. Nah, ini adab adab belajar, nak kena tahu. Jadi apa yang guru kata kita ikut. Kalau guru kata tanya, kita kena tanya. Kalau guru kata tunggu saya habis baru kamu tanya, maka kita tunggu dia habis bercakap baru tanya. Tapi kalau dia kata boleh interrupt, boleh tanya semasa saya mengajar, ni, maka itu adalah satu keizinan. Jadi jangan pula kata saya belajar adab dalam suratul kahfi ini, kalau belajar tak boleh tanya. Bukan, ini ada cerita lain untuk bertanya ni. Sebab dia ada daripada awal lagi, guru telah memberitahu. Jangan tanya dulu. Sebab dia pun dah beritahu di awal tadi. Bagaimana kamu akan sabar ala malam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu nak sabar sedangkan kamu tidak tahu perkara itu. Kadang-kadang dalam perbualan kita ataupun penceritaan kita seharian pun berlaku. Kita payah nak habiskan cerita sebab orang yang dengar tu terlalu excited sehingga kita nak cakap lagi dia tanya, kita nak cakap lagi dia tanya. Sebab itu kadang-kadang ada orang bercerita, dia kata gini, tunggulah saya habis cakap dulu. Macam itulah cakap mudahnya untuk memahami perjanjian antara mereka. Tapi ini kisah yang berat, kisah yang antara dua orang Nabi. Terima kasih Abza Atia dari Dammam, Saudi. Sana pukul berapa Subuh ke? Assalamualaikum. Amalia Husin. Terima kasih menonton. Macam itulah kita, Allah berikan kita kemudahan walaupun kita jauh, kita dapat juga bersama dalam satu majlis ilmu. Puan Tiras, Zul apa benda tu, maaf saya tak nampak. Mona Zarin. Okey, saya nak sambung lagi tadi. Jadi bila dah ikat perjanjian antara guru dan pelajar tadi, murid kata okey saya akan sabar. Guru kata okey, walaupun perkara ini sebenarnya susah kamu nak sabar sebab perkara ni kamu nak tak pernah berlaku. Okey, dan dia kata sabar sehingga saya beritahu. Jadi seolah-olah dia memang sudah terangkan nanti ada sesuatu yang menyebabkan awak heran dan sebagainya. Dah janji itu, mereka pun dia kata, Allah sebutkan lagi, fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. Mereka berdua pun bermusafirlah hatta iza rakiba, sampai kedua-duanya menaiki sampan, menaiki perahu lah sampan, safina, sampan bahasa Melayu. Bukan kapal besar, maksudnya bukan feri yang kita lihat, tak tahulah bentuk dia macam mana. Yang pentingnya dia ada yang terjemahkan sebagai perahu. Kalau orang Melayu kata perahu tu dia kecil, kalau kapal tu dia besar. Dan dia tidaklah sebutkan besar mana di sini. Kharaqaha, guru tadi, hamba yang saleh ini, dia bocorkan perahu tersebut. Of course lah, dia dah janji tadi tak nak lawan. Tetapi Nabi Musa, kalau manusia biasa lah kan, dia kata qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Kamu telah bocorkan dan boleh menjadikan orang yang ada di dalamnya akan tenggelam, akan lemas. Laqad ji'ta syai'an imra, kamu buat sesuatu yang tak bagus lah, maksudnya sesuatu yang boleh menyebabkan kesusahan kepada mereka yang menaiki perahu itu. Kesian mereka. Okey, jadi teruslah Nabi Khidir itu mengingatkan kembali kepada muridnya, kepada Nabi Musa. Dia kata dalam ayat 72, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan aku dah kata kamu ni tak mampu nak sabar bersama-sama aku. Tak sabar kan? Tanya lagi. Sebelum benda jalan jauh
Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa Nabi Musa tu, Nabi Musa ni dia rasul tau. Kalau ada mengatakan Nabi Haidir tu, dia bukan rasul, dia hanya Nabi. Jadi patutnya tinggi kedudukan Musa daripada dia. Tapi kenapa dia ni bila lawan salah? Sebenarnya kita, sekali lagi saya ingin katakan, kita kembali kepada yang dikatakan peraturan sebagai pelajar dan murid. Kalau Puan Tiras tadi ada menonton saya, Puan Tiras tu pernah jadi guru saya. Bukan pernah, maksudnya saya masih berguru dengan dia dari segi penulisan, dan dia beri ceramah. Saya akan anggap dia guru saya. Waktu dia mengajar tu, kalau dia kata boleh tanya, kita tanya. Kalau dia tidak izinkan, kita tak bertanya, tapi dia selalu tanya. Beritahu siapa nak tanya apa, okey. Dan kita mesti hormat. Begitulah seterusnya. Siapa pun Nabi Musa, siapa pun Nabi Haidir, dalam kisah ini, Nabi Musa adalah pelajar kepada Nabi Haidir. Dia kena dengar. Dan kisah ini bukan saya saja Allah menceritakan, kisah ini adalah untuk panduan kepada kita semua. Dan sebenarnya selain daripada adab ilmu ni, ada perkara lain lagi yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan lihat nanti dalam sehingga akhir cerita ini. Akhir cerita ini sampai dia sampai kepada ayat 82. Sampai ayat 82 nanti 83 dah cerita lain pula. Jadi cerita tentang Nabi Musa dengan hamba yang saleh ini sampai ayat 82. Dia kata jadi Nabi Haidir dah rasa dah memang Nabi Musa ni tak sabar. Dia kata, qala alam aqul innaka lan tasti'a ma'iya sabra. Kamu ni, kan aku dah cakap dengan kamu ni tidak akan sabar bersama aku. Sebagai seorang murid, cuba lihat ni, sebagai seorang murid, dia dah tersilap. Dia kata apa? Qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Dia kata, janganlah kamu, maksudnya tolonglah maafkan saya, macam tu. Dalam bahasa asal maknanya janganlah kamu ambil kira, tapi maksudnya tolonglah maafkan. Bima nasitu, dengan apa yang aku lupa. Wala turhiqni min amri usra, janganlah kamu menganggap susah atau menyeksa perkara yang jangan kamu beratkan perkara yang aku tidak, yang susah lah, maksudnya dia susah untuk faham, susah untuk menerima. Macam mana dah kita dah tumpang perahu tu, lepas tu dia bocorkan pula. Kalau siapa pun mesti akan merasa hairan perkara ini berlaku. Kemudian lepas dia tegur tadi, kemudian dia minta maaf dah. Nabi Musa, cuba lihat cepat saja dia meminta maaf kepada gurunya. Fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman faqatalahu. Dia jalan lagi, musafir lagi seterusnya, sehingga kedua-duanya laqaya, jumpa, ghulaman, seorang lelaki, seorang anak lelaki, ataupun seorang pemuda lelaki lah, anak lelaki, budak lelaki. Dia mengatakan budak, dia mengatakan dia, ialah bahasa Arab ni selagi dia remaja itu dipanggil ghulam. Faqatalahu, lagi hairan dia ni orang baik, orang saleh. Jumpa anak muda, jumpa budak lelaki, dia bunuh. Qala aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Kamu bunuh jiwa yang baik, jiwa manusia. Kamu maksud menghilangkan bighairi nafsin, tanpa sebab. Laqad ji'ta syai'an nukra, kamu buat sesuatu yang mungkar. Yalah, sebagai seorang Nabi, dia tahu memang tidak boleh membunuh. Kenapa kamu bunuh pemuda itu? Kalau kita pun, mulut kita memang tak payah bunuh itu, bunuh apa pun kita komplain lah, kita kata, kenapa kamu buat ni? Dia lupa janji dia dengan guru dia, sebab guru dia kata dia akan beritahu apa sebabnya dia lakukan perkara tersebut. Sekali lagi Nabi Haidir jawab, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah kata, bukankah aku telah kata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak berupaya untuk sabar bersama aku.
Kan? Nampak tak? Itu yang kedua dah. Dia tegur tu dah kali kedua. Dia rasa pelik-pelik semua apa yang dibuat oleh guru dia ni. Dan kan dia dah janji tak mahu tegur-tegur. Jadi tadi dia dah minta maaf. Yang kali kedua ni macam susah. Jadi dia terus lebih tinggi lagi taraf. Maksudnya rasa kekesalannya itu lebih lagi dilahirkan. Qala in sa'altuka an syai' ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Dia kata, kalau sekiranya selepas ini aku tanya kamu lagi tentang sesuatu, ba'daha selepasnya, fala tusahibni, dah tak payahlah bersama aku. Qad balagta min ladunni uzra, aku telah sampai kepada tahap tidak berupaya, maksudnya. Tidak upaya nak taat. Maksudnya tadi dia minta maaf. Bila sampai kali kedua dia rasa, saya tak mampu dah tak bertanya. So dia macam seolah-olah dia nak lepaskan janji dia yang pertama, satajiduni insya-Allah sabira. Dia terasa saya tak mampu dah mungkin sabar selepas ini. So maka perjanjian inilah yang dipegang oleh Nabi Khidir. Maksudnya kalau sekali lagi Nabi Musa ni maksudnya bertanya ataupun merasa tidak puas hati dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, maka mereka akan berpisahlah. Okay? Dia kata, fantalaqa. Kedua-duanya pun berjalan. Intalaq maksudnya bertolak semula. Nanti siapa belajar bahasa Arab, dia kata kenapa tak guna fazahaba. Bahasa Arab ni kaya. Intalaqa ni memulakan semula, bertolak untuk pergi semula. Hatta iza ataya ahla qaryatin istat'amaha ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma. Dia kata, fantalaka, mereka pun berjalan sehingga dia sampai kepada satu perkampungan dan dia meminta makan, meminta tolong untuk mendapatkan makanan daripada orang kampung itu. Fa'abau ayyudayifuhuma. Orang kampung tu tak mahu menerima dia sebagai tetamu. Maksudnya bila dia tak nak bagi makan tu tak sangguplah menerima tamu. Sebenarnya menerima tetamu itu adalah hak tuan rumah. Nak terima atau tidak terima. Walaupun sebenarnya bukan walaupun, tetapi di sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun agama Islam menggalakkan kita menerima tetamu dan memberi makan tetamu. Hadis Rasulullah banyak sebut orang yang beri tetamu itu akan dapat pahala, memberi makan dapat pahala. Tetapi kalau dia tak menerima, itu hak dia, keizinan dia, kita tak boleh paksa. Dan kita tak boleh pula komen kalau orang tu, kita pergi rumah dia tak bagi kita makan, kita kata apalah tuan rumah ni pemalas betul, tak bagi makan. Kita kena faham sebagai tetamu kita jangan banyak merungut. Sebab tuan rumah kadang-kadang ada sebab, ada alasan untuk dia tidak dapat menyediakan makanan. Kadang-kadang dia dah sediakan, terhangus ke apa ke. Takkan nak cerita, tadi saya dah sediakan makanan tapi hangus. Saya dah sediakan makanan tapi anak saya makan habis. Dia takkan cerita. Dia hantar air saja. Lepas tu tamu balik, dia komplain. Dia makan, dia apa ni, pelokit dan sebagainya, rumah je besar, macam-macam lah. Macam budak kecil pun selalu cakap macam tu. Orang tua pun tidak kurang juga. Jadi kita sebutkan di sini bahawa itu salah satu perkara yang kita kena pelajari. Yang kedua, kita lihat apa yang berlaku selepas orang kampung itu tidak memberi dia makan. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faaqamahu. Kedua-duanya, iaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa, jumpa
tembok tu mungkin tempat perlindungan. Dia kata tembok tu macam nak runtuh. Fa'aqamahu, maka Nabi Khidir membetulkannya, menegakkannya, mendirikan semula tembok itu ataupun tempat perlindungan itu. Qala, Nabi Musa ni tak ingat lagi tu. Dia dah kata tadi, kalau saya lawan lagi, saya pisahlah dengan saya. Qala law syi'ta lattakhasta alaihi ajra. Kamu ni, dia kata, kalau mahu, Tuan Guruku, dia kata, Tuan Guru boleh ambil upah daripada membangunkan tembok tadi ataupun pondok tadi. Maka berarti sebenarnya bila dia tak bagi makan, kita tolong dia betulkan pondok dia, bangunan dia, bolehlah minta upah. Sebab bagaimana dia buat kita, macam itulah kita buat dia, kan? Tetapi itu adalah dianggap sebagai teguran apa yang dilakukan oleh guru dia. So apa yang berlaku selepas itu, Nabi Haider cakap apa? Qala haza firaqu baini wa bainika. Inilah dia perpisahan antara kita, di antara saya dan kamu. Sebab dah kali ketiga. Tadi Nabi Musa juga yang cakap, kalau aku tanya lagi, maka perpisahlah kita. Okey. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan beritahu kamu. Ta'wil, maksudnya pentafsiran malam tasir alaihi sabra, yang kamu tak sabar nak tahu tu, saya akan beritahu kenapa saya lakukan begitu. Tadi memang Nabi Khidir cakap dah. Jangan, maksudnya mana tadi dia kata hatta uhditha laka minhu zikra, sehingga aku ceritakan perkara yang sebenarnya, perkara yang berlaku. So dia tak sabar nak tunggu, dia bertanya, bukan bertanya, dia macam tak benarkan perkara itu berlaku. Melawan dalam cara yang baiklah, bukan seorang rasul, dia tak melawan keras, tapi pandangan dia rasa pandangan dia lebih betul, dia lahirkan pandangan dia. Tapi sebenarnya tidak salah kalau dalam pencarian ilmu. Yang menjadikan dia salah di sini sebab dia ada perjanjian di awalnya, dan ini juga adalah untuk menguji kesabaran seorang Nabi. Bagaimana dia boleh bersabar, dan dihukum akhirnya apabila dia tak sabar, dia terpaksa berpisah. Okey. Liza Muhammad Said, Amani Fuad, terima kasih semua Khalil Ahmad, Dayang Nazriah Nasir. Okey, kita sambung lagi sebab Nabi Haider janji saya akan berikan takwil, berikan penghuraian. Kenapa yang kamu lihat ini, yang kamu tidak sabar-sabar nak tahu ni, kenapa saya buat begitu. Okey. Amma as-safinatu fakanat limasakina يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Cuba lihat Maka siapa yang rajin baca terjemahan ni mungkin dah tahu dah cerita dia, kan. Dah tahu cerita, tapi kita kena nak ada banyak pengajaran yang kita kena lihat ni. Amma safinah tadi, sampan perahu tadi, kapal mungkin tak kira lah besar mana. Fakanat limasakin, adalah milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka ni bekerja di laut. Orang miskin ni bekerja di laut. Lagi kalau kita dengar tu, kenapa? Itulah sebabnya sepatutnya tidak ditebuk, tidak dirosakkan, dicacatkan kapalnya, sebab mereka akan gunakan. Fa'aradtu an aibaha. Aku, kata Nabi Haider, sengaja untuk mencacatkan
Aib atau mencacatkan safinah itu. Aibaha iaitu aibas safinah. Aku nak cacatkan kapal tadi. Kenapa? Kana wara'ahum malikun, kerana ada di belakang mereka ataupun ada selepas ini ada jumpa raja. Raja ini raja tidak baiklah. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia akan rampas semua perahu, sampan, kapal yang tidak rosak, yang bagus. Jadi bila Nabi Khidir cacatkan sampan itu, dia tak akan ambil. Sebab dia tak nak yang kapal yang rosak, dia tak nak perahu yang rosak. So orang miskin ini terlepaslah perahu dia daripada diambil, dan apabila raja itu sudah tak tengok, dia boleh baiki dan sebagainya. Kan? Itu sebenarnya yang berlaku kenapa dia rosakkan kapal itu. Kalau kita kata Abdul Saleh, dia yang saleh, kenapa? Dia yang baik, kenapa dia rosakkan kapal ataupun perahu milik orang miskin itu? Rupanya ada sebab. Dia tidak mahu raja yang zalim ini merampas perahu itu, dan diberikan satu sebab. Bila dia tinjau-tinjau nanti perahu itu rosak, maka dia akan tidak jadi ambil lah, tidak rampas maksudnya. Kita kena habiskan ketiga-tiga sebab tadi, baru kita habiskan cerita kita hari ini. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minin fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak lelaki yang saya bunuh itu, ada dua ibu bapa mukminin yang beriman, yang salih. Fa khashina, maka aku takut. Ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dia akan menggoda ataupun mempengaruhi kedua-duanya untuk menjadi tughyan, taghut dan kufur, untuk menjadi seorang hamba yang ingkar, seorang kafir. So nanti tahu je lah, kalau kita ada anak, yang kita akan sayang anak kita. Kadang-kadang ini pun satu pengajaran juga sebagai seorang sebagai ibu bapa, kita kena perlu ingat, kita mendidik anak-anak kita. Kita bukan terpengaruh dengan apa yang mereka buat. Nauzubillah, yang menentang syariat lah. Tapi kalau dia yang baik, tak apa. Kita tahu kalau anak kita tu baik, kita akan teruskan. Kita lihat kita lihat sebagai contoh, ini berlaku ni bukan cerita Fatayan tadi. Di negara kita lah, kadang-kadang ada anak-anak bawa balik girlfriend, boyfriend, mak-mak tutup mata, bapak-bapak tutup mata. Tak mau tegur, sebab kalau tegur nanti anak dia lari. Ini yang dikatakan ibu bapa melahirkan tuan. Dosa begitu kena bagi tahu. Cuma kalau kita melihat sekali berlaku macam tu, kita tak terus komplain. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni, dia ada kaedah dia untuk memberitahu anak. Mungkin dia ambil masa, tidak waktu itu juga, tak mungkin bila tetamu tu dah balik, baru dah diberitahu begini-begini dan sebagainya. Tetapi kalau memang maksiat berlaku, ini sebab waktu Bunda dulu selalu beri ceramah, ada di antara audiens ataupun pelajar yang beritahu, maksudnya jiran dia tu anak dia datang tidur satu bilik, itu memang kena tegur masa itu juga, kerana maksiat telah berlaku dengan dahsyatnya, ya. So sebab itu kita balik semula kepada cerita tadi. Fa ammal ghulam, ini cerita, bukan cerita, itu cerita contoh saja supaya kita mengatakan ibu bapa perlu menjaga daripada terpengaruh dengan anaknya. Jadi dia kata, saya takut dia merosakkan iman ibu bapanya dan menjadikan kafir. Fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan aku mahu, maksudnya dia minta doa sebenarnya,
ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu, supaya Allah merezekikan kepada kedua ibu bapa tadi anak yang baik, zakatan, baik maksudnya daripada kalimah zaki, bersih. Zakat tu jangan sebut zakat je. Zakat itu bersih, maksudnya anak yang bersih, yang baik. Wa aqraba ruhma, dan lebih banyak rahmahnya. So maksudnya dia akan beri ganti yang baik. Okey. Itu yang kedua tadi kan. Cerita perahu, cerita bunuh anak lelaki. Sekarang yang ketiga. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmah min rabbik. Dia kata tentang dinding tadi, bangunan tadi, fakana li ghulamain, adalah milik dua orang anak lelaki, yatimain, yang yatim fil Madinah, di kawasan itu. Wa kana tahtahu kanzun, di bawahnya ada harta, kita panggil apa dalam bahasa Melayu, kanz, ada macam gudang harta lah, harta karun lah orang kata. Kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan, nanti orang datang ambil harta tu, sedangkan kedua ibu bapanya soleh, baik. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, Allah mahu supaya kedua-dua anak tadi membesar menjadi salih, wa yastakhrija kanzahuma rahmah, dan dia boleh mengeluarkan mungkin emas, mungkin minyak, mungkin apa-apa daripada situ sebagai rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Di situ habis dia jawab yang ketiga-tiga masalah yang dipersoalkan oleh Nabi Musa tadi. Cuba lihat apa yang Allah terangkan selepasnya. Wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Dan apa yang aku lakukan, wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wil ma lam tasti alaihi sabra. Oh, ada ayat yang kanzuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amrihi, dan apa yang aku lakukan daripada perkara tadi, wa ma fa'altuhu zalika ta'wil, adalah sebagai penghuraian dengan apa yang tidak kamu mampu faham. Jadi daripada ayat wa ma fa'altuhu an amri di sini, inilah mereka yang mengatakan bahawa yang ditemui oleh Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Kerana mana mungkin orang biasa boleh mengetahui perkara yang akan berlaku. Dia adalah seorang nabi. Sebab itu banyak kalau kita lihat Al-Hajar Al-Qastalani, dia huraikan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dan banyak lagi ulama-ulama yang ulama tafsir yang berpegang kepada mengatakan bahawa Khadir itu nabi, berpandukan kepada ayat ini. Maksudnya dia apa yang dilakukan itu adalah daripada perkara yang telah diilhamkan oleh Allah, dan ilham ini adalah merupakan wahyu daripada Allah kepada nabi. Dia yang apabila wahyukan kepada nabi, dia tidak perlu sampai kepada orang lain, kan? Zalika ta'wil ma lam tastati alaihi sabra. Inilah dia takwilan yang sesuatu yang kamu tidak sabar. Dan mungkin kita terfikir dalam pemikiran kita, Nabi Musa seorang nabi, kenapa dia tak faham cerita tu? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menentukan dia nak bagi ilham kepada siapa. Nabi ini diberi ilham ini, nabi ini diberi ilham ini. Jadi kita cuba lihat juga di sini, bila antara kita ada yang dapat kebaikan ini, ada yang dapat kebaikan ini, maka kita kena akur. Itu adalah ketentuan Allah. Allah mana pilih, saya nak beritahu dia yang ini, saya nak beritahu dia yang ini, saya nak berikan dia keistimewaan bab ini, saya nak beri keistimewaan bab ini. Ada orang kita tengok cantik, macam-macam lah, dia kaya, dia ini, kita pun kata semua dia ada, perfect, dia ada package yang dia ada, pandai dan sebagainya. Tapi kita sebagai manusia biasa tak tahu. Mungkin dia ada kelemahan yang Allah jadikan yang kita tidak faham. Itu
Dan kita yang kita lihat orang lain juga dia ni macam kesian. Sebenarnya ada rahmah yang Allah beri. Begitulah sebenarnya para nabi juga. Memang Allah pilih yang terbaik. Dan sebenarnya dalam cerita ini Allah mahu menunjukkan kepada kita, pertamanya ialah tentang kesabaran menuntut ilmu. Kalau guru kata, jangan tanya dulu, kita tunggu. Kita tunggu sampai dia beritahu. Dan kita kena akur bahawa ada ilmu yang hanya guru yang tahu. Kita tidak tahu. Kita kena tunggu dia bagi tahu. Dan di sini juga memperlihatkan bagaimana hubungan yang baik tadi, walaupun mereka terpaksa berpisah kerana itu janji mereka. Dan sekarang Nabi Musa telah mendapat ilmu yang mahal daripada Nabi Khidir tadi. Bahawa dia sebagai seorang yang telah diilhamkan oleh Allah, maka dia mengetahui. Di awal lagi dia dah beritahu bahawa kamu tidak akan sabar kerana kamu tidak tahu perkara itu. Kamu tak pernah jumpa. Okey. Satu lagi yang saya nak sebutkan tadi, bahawa dia ini adalah seorang Nabi. Ada pandangan mengatakan dia wali. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia Nabi. Malah ulama yang mengatakan dia Nabi mengatakan kita tidak boleh, dia tak mau ikut yang mengatakan dia wali. Kerana wali tidak sampai tahap macam ni. Maksudnya walaupun wali itu banyak diberikan ilmu laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak sampai tahap kepada seorang Nabi. So janganlah nanti kita tak mahu, na'udzubillah kita lihat ada orang sanggup membunuh kerana itu ilham Allah. Tak, dia hanya bagi pada Nabi, dan Nabi tidak akan ada lagi selepas Nabi Muhammad. Wali ada, tetapi wali tidak sampai ilmunya kepada perkara tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak fahamkan, kalau memang ada banyak pandangan ulama, kita risau juga ni tafsir ni banyak tafsir Israeliat, maksudnya banyak cerita-cerita yang orang masuk-masukkan. Jadi kalau kita membaca cerita berkaitan dengan tafsir ini, kita kena rujuk betul-betul kitab-kitab yang muktabar, hadis yang sahih, supaya betul-betul ceritanya. Dan kita bila dia kata Nabi kah atau wali kah, kita kena lihat bersandarkan kepada dalil apa. Okey? Dan sebelum saya tutup tentang cerita Nabi kah atau tidak, terus terang saya katakan tidak salah kalau kita tidak fikir bahawa itu Nabi atau wali. Yang paling penting ialah kita ambil zahir ayat itu bahawa dia adalah hamba yang soleh. Maksudnya Allah boleh beri kepada sesiapa hambanya ilmu itu. Dan ini memanglah kita dari segi tahap dia memang ilmu itu hanya diberi kepada seorang Nabi saja sehingga boleh mengetahui perkara yang. Jadi sebelum saya tutup tentang cerita Nabi Musa dan hamba yang saleh ini, ialah bahawa kita mesti berazam untuk mencari ilmu, kita mesti tabah, dan kita juga sebagai seorang pelajar mesti menghormati guru walau siapa pun dia, dan sebagai guru juga mesti menjelaskan sebaik-baiknya, walau kemudian ataupun sesudahnya. Dia tak boleh biarkan cerita itu tergantung sehingga orang menjadi bingung ataupun pelajarnya akan menjadi bingung. Okey, insya-Allah hari ni hari Jumaat, hari Ahad, kita dapat satu cerita baru lagi tentang Zulkarnain. Zulkarnain inilah yang diminta oleh Yahudi menceritakan supaya Rasulullah menjawab persoalannya tentang Zulkarnain. Okey, kita saya agak panjang sikit bicara ni sebab saya nak habiskan nak habiskan cerita tadi. Kalau tergantung cerita tu, nanti ada yang tak tidur malam fikir cerita tu cerita dia macam mana. Okey, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat, mudah-mudahan kita semua sabar, beruzlah, mentarbiah diri kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada pemerintah pada perkara yang baik. Dan janganlah kita mencari-cari kesalahan kerana mahu memperlihatkan diri kita orang yang benar sedangkan kita sendiri tidak faham.
Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.